Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar PJPK bersama Cikgu Salmah. Stay tune. Tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan dengan lontar peluru. Lontar peluru merupakan satu acara padang dalam kejohanan olahraga. Peluru diperbuat daripada besi padu ataupun tembaga. Terdapat pelbagai teknik lontaran iaitu gaya bersilang langkah, gaya berdiri, gaya langkahan ke belakang dan juga gaya Perry O'Brien. Manakala berat peluru untuk kejohanan, sekiranya remaja di peringkat sekolah, kalau kategori lelaki beratnya adalah 4 kilogram untuk minimum, manakala maksimum adalah 5 kilogram. Manakala remaja wanita, minimumnya adalah 3.25 kilogram, manakala maksimumnya adalah 4 kilogram. Manakala ukuran diameternya untuk remaja lelaki 93 milimeter, manakala maksimumnya adalah 98 milimeter. Untuk remaja wanita pula, minimum diameternya adalah 88 milimeter, manakala maksimumnya adalah 90 mm. Okey, kita tengok peraturan asas lontar peluru. Okey, lontar peluru mestilah dilakukan lontaran di dalam bulatan yang bergaris pusat 2.13 meter. Pelontar mesti masuk dan keluar daripada bahagian belakang bulatan. Okey, masuk dan keluar daripada bahagian belakang bulatan. Peluru mesti mendarat dalam sektor 40 darjah, manakala pelontar dikira batal apabila menyentuh kawasan luar bulatan atau memijak bahagian atas kayu penghadang berukuran 10 cm tinggi itu semasa dan juga selepas peluru dilepaskan. Dan peraturan asas yang kelima, pelontar boleh keluar dari bahagian belakang bulatan lontaran selepas peluru mendarat. Okey, kita tengok ini adalah sektor lontar peluru iaitu kawasan bulatannya dan juga sektor 40 darjah yang mana peluru perlu masuk ke kawasan 40 darjah itu. Dan di sebelah kanan itu adalah gaya pelontar ketika ingin memulakan acara. Seterusnya kemahiran yang diperlukan di dalam lontar peluru iaitu pertama, pegangan. Peluru mestilah dipegang oleh pelontar menggunakan 3 jari di tengah-tengah. Ibu jari dan juga jari kelingking berada di sisi peluru. Perhatikan gambar di sebelah kanan yang dipamerkan. Yang kedua, kemahiran asasnya adalah persediaan, iaitu rapatkan peluru pada leher dan juga bahagian bawah dagu. Okey, tadi diterangkan ini adalah teknik dan juga gaya melontar peluru yang sangat popular, iaitu yang pertama, melontar peluru gaya berdiri, melontar peluru gaya Perry O'Brien, lontar peluru gaya lontaran sisi, dan lontar peluru gaya membelakangi kawasan lontaran. Kita tengok satu demi satu. Lontar peluru gaya berdiri. Okey, buka kaki seluas bahu, kemudian bahu kiri menghadap ke arah lontaran. Yang ketiga, bengkokkan badan serendah mungkin. Yang keempat, gerakkan kaki kiri ke kayu penghadang. Yang kelima, ayun lengan kiri ke belakang semasa memutar pinggang dan bahu ke hadapan. Seterusnya, gerakkan siku serta tangan ke atas, lepaskan peluru dan berat badan dipindahkan daripada kaki kiri ke kaki kanan. Okey, di samping itu ada gambar untuk membantu pemahaman kita berkenaan dengan teknik berdiri. Kemudian seterusnya ini adalah yang paling popular, lontar peluru gaya Perry O'Brien, iaitu dia mempunyai 4 fasa, iaitu yang pertama fasa persediaan. Apakah tekniknya? Tekniknya adalah membengkokkan badan, seterusnya bengkokkan kaki kanan dan yang ketiga kaki kiri diangkat dan dibengkokkan. Fasa yang kedua adalah fasa gelongsoran.
Tendang kaki kiri cepat ke belakang ke arah lontaran, serentak gelonsorkan kaki ke kanan ke tengah bulatan. Kemudian letakkan kaki kiri dekat kayu penghadang dengan tidak mengubah bahagian atas badan. Yang ketiga, luruskan dengan cepat serta badan diangkat dan diputarkan sedikit. Kaki kanan menggerakkan pinggul ke atas dan ke hadapan dan bahu menghadap ke arah lontaran. Gaya ini sangat famous kerana dengan cara inilah beliau dapat melonjakkan lontaran yang dilakukan. Okey, seterusnya fasa yang ketiga iaitu fasa lontaran. Siku kanan diangkat tinggi, kaki kiri masih menyentuh bulatan dan peluru dilepaskan. Dan fasa yang keempat iaitu fasa pemulihan, lompat dan mendarat dengan kaki kanan, pindah berat badan daripada kaki kiri ke kaki kanan. Okey, di bawah itu adalah gaya daripada awal sehingga fasa pemulihan. Gaya yang diperkenalkan oleh O'Brien. Seterusnya, lontar peluru gaya lontaran sisih. Berdiri dengan kedudukan kaki selangkah ke belakang dari garisan tengah bulatan lantaran. Tentukan kedudukan peluru adalah selesa dan kemudian kaki kiri diangkat. Letakkan kaki kiri pada tanah dan pusingkan sedikit bahu ke hadapan. Luruskan kaki kiri dan bersedialah untuk membuat lontaran. Dan yang keempat, pusingkan tapak kaki kanan dan angkatkan tumit dan tolakkan peluru keluar. Okey, di bawah itu juga ada gambar bagaimana teknik lontaran sisih. Dan yang keempat, hantar peluru gaya membelakangi kawasan lontaran. Ini merupakan teknik yang paling terkehadapan. Walaupun atlet yang baru terlibat dengan acara ini tidak digalakkan menggunakan teknik ini, namun sekiranya digunakan teknik ini, dia merupakan satu kelebihan jika dapat diaplikasikan. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah pertama, mulakan dengan membelakangi ke arah membuat lontaran, bongkokkan badan dan lutut kanan serta luruskan kaki kiri ke belakang, angkat kaki kiri sedikit. Ketiga, turunkan kaki kiri berhampiran dengan papan penahan dalam kawasan lontaran. Yang keempat, pusingkan bahu dan pinggang ke arah lontaran. Dan yang kelima, tolak peluru keluar sekuat mungkin. Okey, yang tadi diceritakan bagaimana teknik dan juga gaya. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara nak mengukur jarak lontaran. Okey, pertama, jarak lontaran diukur dari kesan peluru di kawasan mendarat sehingga ke kawasan dalam penahan ataupun garisan bulatan. Ini bermaksud bermula daripada peluru jatuh disambungkan ke pusat garisan bulatan. Hujung pita ukur ditempatkan pada bahagian kesan peluru yang paling dekat dengan bulatan. Yang seterusnya, hujung pita ukur ditempatkan pada bahagian kesan peluru yang paling dekat dengan bulatan lontaran. Pita ukur ditarik sehingga di tengah bulatan dan bacaan pita yang bertemu dengan bahagian dalam penahan akan menunjukkan bacaan lontaran. Okey, di sebelah kanan juga ada visual yang menunjukkan bagaimana cara mengukur jarak lontaran yang telah dilakukan oleh pelontar. Okay, ini merupakan info tambahan. Dua gaya yang dipersembahkan oleh pelontar, iaitu gaya yang pertama, gaya yang kedua dan di bawah tu juga ada juga ditunjukkan beberapa lontaran yang betul dan juga salah. Cuba kita perhatikan. Gambar yang bahagian bawah sekali, sebelah kanan adalah sah lontarannya, manakala gambar sebelah kiri batal. Kenapa batal? Kerana tangan pelontar menyentuh papan penanda, dan yang bawah juga adalah batal kerana kaki pelontar telah memijak papan penanda. Jadi maknanya pelontar dia tidak boleh melepasi papan penanda tersebut. Kemudian di bawahnya juga ada gambar kawasan pendaratan
lontar peluru dan juga bagaimana kedudukan pengadil. Kita perhatikan kedudukan pengadil. Pengadil yang diperlukan adalah seramai 4 orang. 2 orang duduk di bahagian kawasan tengah bulatan dan yang 2 lagi duduk di bahagian setiap penjuru 40 darjah. Jadi mereka inilah yang akan mengambil bacaan pelontar apabila telah melakukan lontaran. Itu saja untuk info berkenaan dengan lontar peluru. Jadi diharap dengan penerangan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.